dengan saya untuk kelas hafazan ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kesihatan umur kita, diberikan kesihatan yang baik dan dipanjangkan umur kita insya-Allah. Pada pagi ini kita berada pada ayat yang ke-13. Ya, minggu lepas kita berhenti pada ayat 12. Jadi hari ini kita akan bermula pada ayat 13. Mudah-mudahan semua berada dalam keadaan siap sedia. Surah Al-Waqi'ah kita muka surat 534 insya-Allah. Masih lagi ayat-ayat yang pendek. Ayat-ayat yang pendek itulah cerita ataupun kisah di hujung-hujung Al-Quran. Ayatnya pendek-pendek sahaja supaya ulama tafsir memberitahu kenapa di hujung Al-Quran ayat-ayatnya pendek. Tidak lain tidak bukan supaya baginda Nabi SAW diajar oleh Allah, dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar di hujung-hujung ni cakap pendek je. Tak perlu cakap banyak dah. Tu mudah faham. Cakap banyak dah di awal-awal Al-Quran. Di hujung masih degil, masih dah lama berdakwah, masih tetap mereka berdegil, maka cakap yang pendek saja. Seperti seorang ibu, seorang ayah bercakap dengan anaknya. Bercakap dengan anak yang kecil tidak sama bercakap dengan anak remaja. Bercakap dengan anak-anak sekolah tadika rendah tidak sama bercakap memberikan arahan kepada anak-anak sekolah menengah ataupun universiti. Tidak perlu panjang lebar. Jadi begitulah juga Al-Quran lebih lagi. Kita berada pada ayat yang ke-13 insya-Allah. Sama-sama perempuan kita bersedia, sama-sama kita baca isti'azah dan basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat dia ayat 13 ya. Saya baca dahulu, jangan ikut lagi. 13. Sullatum minal awwalin. 13. Sullatum minal awwalin. 13. Sullatum minal awwalin. Dah. Maksud dia 13 tu segolongan besar daripada orang-orang yang terdahulu. Siapakah orang yang terdahulu ini? Diberitahu sedikit nota kaki di bawah ni. Seluruh umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimaksudkan dengan orang yang kemudian ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini perempuan. Siapakah mereka yang ayat 10 tu? Was-sabiqunas sabiqun tu. Ulaikal muqarrabun. Siapakah orang yang dimaksudkan pada ayat 10 dan 11? Yang dimaksudkan dengan orang-orang pada ayat 10 dan 11 adalah pada ayat yang ke-13. Itu penjelasan dia. Sullatum minal awwalin, iaitu mereka yang beriman dengan nabi-nabi mereka. Nabi-nabi mana? Nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa kan ada umat dia, pengikut dia. Nabi Isa, Nabi semualah. Musa kan panjang semua kan. Mereka ada pengikutnya. Siapakah nabi yang umurnya panjang tetapi dalam dakwahnya tak sampai 100 orang? Berjaya, yang berjaya di dakwah. Siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam, panjang umur dia. Kalau kita hari ni kita kata KPI dia capai ke tak capai? Tak capai KPI. Ataupun bahasa kasarnya buang masa. Tapi itulah, ya, itulah manisnya iman. Itulah manisnya hidayah. Itulah perlu carinya iman dan hidayah. Panjang kisah Nabi Nuh dalam surah Nuh sendiri menangis dia. Baca kisah Nabi Nuh dalam surah Al-Maidah pun ada. Baik, boleh ikut bacaan saya perempuan. Ayat 13. 13. Sullatum minal awwalin. Silakan. 13. Sullatum minal awwalin. Mudahan. Minal awwalin tu di kalangan orang-orang yang terdahulu. Sullatum tu lebih kurang maksudnya golongan lah, satu kumpulan. Ikut lagi saya. 13. Sullatum minal awwalin. Kan?
13. 13. Sullatum minal awwalin. 13. Baik. Kumpulan satu sahaja 13. 13. Baik, terima kasih. Kumpulan dua sahaja 13. 13. Baik, bagus. Semua 13. 13. Sangat mudah, sangat mudah. Sangat mudah. Baik, kita cuba tutup insya-Allah. Kita cuba tutup. Baik. Saya baca dan ikut. Saya baca dahulu. 13. Sullatum minal awwalin. Silakan. 13. Baik, bagus. Kumpulan dua sahaja, tutup lagi. Kumpulan dua sahaja 13. 13. Baik, bagus. Kumpulan satu sahaja 13. 13. Alhamdulillah. Baik, mudah kita buka balik untuk ayat 14 seterusnya. Ayat pendek-pendek sahaja ni, insya-Allah. Letihlah Janura, kesian dia. Penat Tak apa. Tak apa Ustaz. Baca je tak apa. nafas Ikut je. Nafas ada rasa macam beza tak? Nafas berbeza dah. Okey dah. Nafas okey dah. Keletihan sangat kesakitan tu. Aduh, kesian tengok. Saya ternampak. Okey, baik. 14 saya baca. Dengar dahulu, jangan ikut lagi. 14. Wa qalilum minal akhirin. 14. Wa qalilum minal akhirin. 14. Wa qalilum minal akhirin. Apa maksud qalil? Sedikit. Qalil. Qalil, sedikit. Dan segolongan kecil daripada orang-orang yang kemudian. So jadi minal akhirin ni orang yang kemudian. Awalin orang yang awal. Wa qalil, qalil senang. Apa sikit. Kalau banyak apa dia? Qalil lawannya Sikit. Banyak. many. Apa bahasa Arabnya? Kasir. Bukan? Kasir. Kathir. Kasir. Ya. Okey. Kabir besar. Kabir besar. Baik. Join tahu kelas bahasa Arab, terutamanya kelas bahasa Arab Al-Quran. Yang lain-lain tu saya tak mampulah nak ajar, bagilah ustaz-ustaz lain Oi, sedap kelas bahasa Arab Al-Quran Jangan tak join. Okey. Baik, ikut saya. 14. Wa qalilum minal akhirin. Silakan. 14. Wa qalilum minal akhirin. Ikut lagi, senang kan? Bila kita baca tu ayat pendek macam ni dah boleh terjemahkan. Sedikit dari qalil tu sedikit terus kita boleh terjemahkan. Ikut lagi. 14. Wa qalilum minal akhirin. 14. Wa qalilum minal akhirin. Baik, kumpulan dua sahaja 14. 14. Wa qalilum minal akhirin. Baik, bagus. Kumpulan satu sahaja 14. 14. Wa qalilum minal akhirin. Okey, kalau tadi awalin, sini akhirin. Ikut lagi sebelum ni, lepas ni kita akan tutup. Ikut saya 14. Wa qalilum minal akhirin. Silakan.
14. وقليل من الآخرين. Baik, bagus. Kita cuba tutup insya-Allah. Cuba tutup untuk ayat 14 itu saya baca dan ikut. 14. Wa qalilum minal akhirin. Silakan. 14. وقليل من الآخرين. Kumpulan satu sahaja 14. 14. وقليل من الآخرين. Terus kumpulan dua sahaja 14. 14. وقليل من الآخرين. Baik, alhamdulillah semua 14. 14. Alhamdulillah. Ambil nafas dulu. Tutup lagi, jangan buka. Ikut saya. 13. Sullatum minal awwalin. Silakan. Sullatum minal awwalin. 14. Wa qalilum minal akhirin. 14. Baik, boleh insya-Allah. Tutup lagi Al-Quran. Bersedia kumpulan satu sahaja. 13. 13. وقليل من الآخرين. Alhamdulillah. Terima kasih. Kumpulan dua sahaja. 13. 13. الأولين. 14. 14. Boleh insya-Allah. Kita buka untuk ayat seterusnya 15. Ayat 15 lagi cerita tentang nikmat-nikmat dalam syurga, sambung daripada ayat 12 tadi. Perhatikan di sana, saya baca, jangan ikut lagi. 15. Ala sururim maudunah. 15. Ala sururim maudunah. 15. Ala sururim maudunah. Mereka berada di atas pelamin-pelamin yang bertahtakan emas dan permata. Maudunah ni maksudnya ada salutan ataupun dicampurlah barang itu dengan emas dan juga permata. Kalau emas sahaja namanya zahbun. Kalau emas dicampur dengan permata namanya maudunah. Kalau permata saja namanya lu'lu'. Ada perkataan lu'lu' kan? Itu ada dalam Marjan. itu ada dalam Ar-Rahman. Lu'lu' wal marjan. Okey, baik. So jadi ayat ini beritahu kepada kita lagi nikmat dalam syurga. Yang pertama yang Allah ceritakan nikmat dalam surah Al-Waqi'ah ini adalah mereka berada di atas pelamin emas yang bercampur dengan permata. Baik. Pernah tak duduk atas pelamin begitu atas dunia ni? Tak ada Ustaz. Mana ada pelaminan emas? Pelamin kan. Orang kat Dubai ada lah kot. Dubai ada. Dubai ada kereta dia pun emas kan. Dia beli apa? Emas tu pakai mesin dia. Sultan Brunei pun boleh. Sultan Brunei ada. Kita je yang tak ada kesempatan Tak apalah. Di syurga lah nanti insya-Allah. Allah, amin. Amin. Baik, boleh ikut bacaan saya? Lihat di sana baik-baik. 15. Ala sururim maudunah. Silakan. 15. Baik, ikut lagi. 15.
Ala sururim mawdunah. 15. Ada Ala sururim maudunah. maudunah. Kumpulan 2 sahaja 15. 15. Ala Sururim maudunah. maudunah. Terus kumpulan 1 sahaja 15. 15. 15. Ada sururim maudunah. Okay. Semua 15. 15. Ala sururim maudunah. Mudah Sarir. Sarir tu katil. Sarir. Yang katil kita tidur malam-malam tu. Bahasa Arabnya sarir. Sarir. Pelamin. Tempat berehat. Yalah, begitulah. Sarir. Baik. Ikut lagi bacaan saya. Lepas ni kita tutup. Terakhir 15. Ala sururim maudunah. Silakan. 15. 15. Ala sururim maudunah. Baik. Terima kasih. Kita cuba tutup. Cantik bilik dia. Tu Hajar Azila berbenda bintang-bintang. Bintang. Lampu raya. Raya dalam bilik, dalam rumah. Tak dicabut. Tu kuih raya dalam balang tu pun tak habis-habis dimakan lagi. Saya cakap dekat isteri ni bertemu raya apa nanti kuih ni. Tak habis-habis. Okey, baik. Kita cuba tutup ayat 15 insya-Allah. Pembacaan saya 15. Ala sururim maudunah. Silakan. 15. Ala sururim maudunah. Kita tutup Al-Quran insya-Allah kumpulan 1 sahaja 15. 15. Ala sururim maudunah. Terus kumpulan 2 sahaja 15. 15. Ala sururim maudunah. Bagus. Ikut lagi saya tutup Al-Quran 13. Sullatum minal awwalin. Sullatum Awwalin. Wa qalilum minal akhirin. wa qalilum minal akhirin. Ala sururim maudunah. Ala sururim maudunah. Boleh tutup Al-Quran lagi. Bersedia kumpulan 1 sahaja 13. 13. Sullatum minal awwalin. Wa Minal qalilum awwalin. Sa apa Balik nak semula awal? lah. Balik semula. Ya, semula. Awal ni. Kumpulan 1 sahaja 13. 13. Sullatum minal awwalin. Bagus. Qalilum minal akhirin. Ala sururim maudunah. Terus kumpulan 1 dah habis. Kumpulan 2 sahaja sedia. 1, 2, 3. Sullatum minal awwalin. Wa qalilum minal akhirin. Ala sururim maudunah. Alhamdulillah. Syukur sangat dapat kelas macam ni Tadi apa nama ada seorang makcik ni, jemaah umrah saya lah, pernah saya bawa dia. WhatsApp pagi ni tadi, macam mana nak join kelas ustaz kan? Dia duduk kat Kedah. Nak join kelas online tapi internet tak ada. Sian. Unify tak masuk, streaming tak masuk. Lah haulah. Sian. Dia cakap internet handset duk WhatsApp kat saya ni pun tak berapa kuat. Jadi dah lah tak boleh pergi masjid surau kan. Macam mana nak join kelas-kelas ustaz-ustaz online kan. Jadi kita yang ada kemudahan macam ni tu syukur sangat. Alhamdulillah. Jadi dia cakap apa nak buat, saya cadangkan beli buku. Ada buku Tuan Fazrul tu kan. Saya cadang. Kalau tak faham nanti adalah bagi tahu kan. So jadi ramai nak belajar Al-Quran
Kesian orang makcik-makcik kat kampung yang dah sebelum ni boleh pergi masjid surau dengar kuliah. Baik, selesai. 3 ayat. Ayat macam ada bunyi-bunyi tu daripada mana? Perasan tak? Okey. Ayat 16. Ada dengar bunyi tak? Ada dengar bunyi tak? Ada dengar. Tak baru dengar. Tu. Apa tu? Okey, baik. Ayat 16. Lain yang ni. Kita cakap pasal lain. Okey, baik. Kita buka lagi. Ayat 16. Cerita pasal nikmat di syurga lagi. Perhatikan di sana, jangan ikut. 16. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. 16. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. 16. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka bersandar, muttaqiin, bersandar. Mereka bersandar di atasnya dengan saling berhadapan. Dengar baik-baik ayat ni. Pelik kan? Tadi kan ada ala sururim maudunah. Allah berikan pelamin-pelamin yang dicampur emas permata. Apa mereka buat dengan pelamin tu? Selfie ke? Tak. Allah kata apa dia? Mereka bersandar di atasnya dengan saling berhadapan. Siapa boleh tunjuk kat saya apa maksud ayat ni? Cuba buat gaya sikit gaya. Bersandar. Berborak begitulah, bersembang. Ya, membawang. Membawang ke syurga. Okey, perempuan yang dirahmati Allah, sebenarnya Nabi kita SAW, Nabi suka berittikak. Berittikak. Ittikak ni bukan macam ni tau. Okey, saya buat sikit lah sebab takkan you all nak buat pula kan. Macam ni kan. Ni, ayat ni yang kita faham ni, macam ni sandar, betul tak? Ni dinding ni belakang saya ni langsir. Kan? Sebenarnya bukan begitu. Tadi kita bayang macam ni kan. Membawang macam ni kan. Itu kawan depan pun macam tu, kawan sana pun kawan sana kan. Tak, bukan begini Ittikak ada dalam hadis Nabi, Nabi memang suka berittikak. Berittikak tu baring macam ni. Takkan saya nak baring pula macam ni. Macam ni. Oh, macam Arab-Arab selalu buat tu ya? Ya, yang Arab selalu buat tu. Oh, okey. Maksudnya kaki. Nabi suka. Dia lunjurkan kaki dia. Lunjuk kaki. Lepas tu kan macam ni kadang-kadang kita tengok TV zaman-zaman muda lah perempuan. Badan Selesa mengiring. sangat lah tu. Tak, sekarang pun macam tu saya buat. Badan mengiring ya. Badan mengiring tengok TV macam tu. Mengiring. Duduk atas Memang sofa. seronok lah. Selesa sangat. Cuba membawang macam tu sekarang dengan kawan-kawan. Dia tak jadi membawang, dia lalap. Elap kan? Jadi Saya buka TV orang ngaji, lepas tu saya baring macam tu lah saya baring. Kalau tidak, tak boleh. Terlentang tak boleh. Nafas rasa macam sesak. itu ittikak. Jadi itulah ittikak ayat ini yang Nabi SAW buat. Memang Nabi kita kata apa dia? Nak kata hobi bukan hobi. Cara Nabi kadang dia sembang dengan para sahabat. Dia sembang, dia sandar. Begitu dia ada macam dia punya tempat pegang armrest tu kan? Armrest tu kan? Dia baring. Macam tu. So jadi ayat ini menceritakan tentang keadaan orang di syurga, mereka berittikak di atas pelamin-pelamin maudunah di salut permata dan emas tadi. Mutaqabilin ni dia berhadapan dengan kawan-kawan dia dalam syurga tu. Oi, masing-masing ada. Tu ada, aku ada. So jadi semua dapat. Baik hebat. Banyak lagi tentang ganjaran ataupun apa nikmat yang Allah berikan. Baik, boleh ikut bacaan saya. 16. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Silakan. 16. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. 16. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. 16. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Terus kumpulan satu saja, ambil nafas dulu.
Kumpulan 1 sahaja 16. 16. Muttaqina Muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Oh, Jadi kumpulan, berapa? kumpulan 2 sahaja 16. 16. Muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Baik, semua 16. 16. Muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Baik, cuba kita tutup. Saya baca dan ikut. 16. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. 16. 16. Muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Alhamdulillah, kumpulan 1 sahaja 16. 16. Muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Alhamdulillah, kumpulan 2 sahaja 16. 16. Muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Boleh, baik, tutup lagi. Saya baca dan ikut. 13. Thullatum minal awwalin. Silakan. 13. 13. Wa qalilum minal akhirin. Wa qalilun minal akhirin. Ala sururim mawdunah. Ala sururin mawdunah. Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin. Muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Boleh, kita sudah dapat 4 ayat. Bersedia? Saya kira nombor. Semua terus baca daripada awal sehingga 16. 13, 14, 15, 16. Bersedia tutup Al-Quran. 1, 2, 3. Thullatum minal awwalin. Wa qalilun minal akhirin. Ala sururin mawdunah. Muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Alhamdulillah. Baik. Kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan amalan kita ke ataupun disebabkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan rahmat Allah. Ada orang apabila dia membaca ayat-ayat yang seperti ini, Allah bagi itu, Allah bagi ini dalam syurga, jadi dia meningkatkan amal ibadah dia. Dia menggandakan amal ibadah dia. Bila kita kata, Mat, lain macam sekarang kau punya sumbangan, lain macam sekarang kau punya buat baik apa semua. Oh, aku nak ni, Allah janjikan dalam syurga macam-macam apa semua kan. Boleh ke tak boleh? Seperti itu. Jawapan yang seperti itu. Boleh ke tak boleh? Boleh dan tak boleh. Confuse kan? Sebab apa dia? Sebab tidaklah menjadi masalah. Namun kita bimbang, kita risau sebab dalam apa ibadah kita, terutamanya solat, kan kita ada sebut lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak kita cakap kerana ingin nikmat dalam syurga, kita angkat takbir kan, Allah nak solat kan, angkat takbir sahaja aku solat subuh 2 rakaat kerana nak ganjaran di syurga, kita tak letak lillahi ta'ala. Kan pelik? So jadi begini, dalam kita beramal ibadah apa sahaja, ya, nikmat syurga tu Allah akan berikan. Tetapi dia yang terkemudian. Dia yang mungkin nombor 2, nombor 3 ataupun seterusnya. Sebab apa dia? Kita dah sebut tadi. Syurga yang Allah nak berikan kepada kita adalah dengan rahmat Allah. Kenapa penting dengan rahmat Allah ini? Kita pernah dengar kisah, hadis pun ada. Seorang abid. Seorang yang abid ni apa dia? Orang yang kuat beribadah. Kuat beribadah kan. Bagaimana kisah dia bila dia mati?
sedikit digoda oleh syaitan kan. Tertewas dia. Lantas seorang lagi yang B pula selama hidup dia ahli maksiat. Tetapi dia satu hari sebelum dia nak meninggal tu, sebelum nak mati tu, terlintas di hati dia nak buat kebaikan. Jadi terbalik. Yang selama ini abid, na'udzubillahi min zalik, dijauhkan, mudah-mudahan jauh daripada kita. Dia tidak layak masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal di mata manusia, dia ni paling layak. Mamat yang sepanjang hidup buat maksiat ni confirm. Kan ada orang zaman hari ni kan, kau ahli neraka, selamba je cakap orang macam tu. Kan. So jadi perempuan yang dirahmati Allah, kita masuk syurga Allah dengan rahmat Allah. Apa maksudnya di situ? Kita mohon kepada Allah di penghujung akhir hayat kita memang terus kekal di atas sirat al-mustaqim. Kekal mendapat hidayah Allah. Baik. Ustaz, macam mana nak tanya pula sikit? Ya, Kalau orang baca Quran contohnya, surah Al-Waqiah, ini untuk murah rezeki, doa untuk jemput rezeki. Macam mana kita nak didik hati kita ni, kita mengaji, kita solat sunat dan sebagainya tu. Bukan itu. Ya, bagus. Bagus. Benda ini telah diperbetulkan oleh beberapa ustaz. Alhamdulillah, soalan ni bagus. Saya pun kadang-kadang cuba update sedikit status-status yang seperti itu. Kita solat duha, kita baca sekian-sekian macam Al-Waqiah ni bukan untuk rezeki. Bukan. Memanglah itu fadilat yang dijanjikan. Tetapi bahayanya kita takut bila dia senang, dia terlupa nak solat duha, nak ngaji ni semua. Tapi bila dia susah, disusahkan ekonomi rezeki dia, mungkin dia ahli perniagaan disusahkan, waktu tu dia sibuk balik nak cari solat duha. Dan bila ditanya kenapa buat semua ni? Ni murah rezeki nanti insya-Allah. Kan dah silap kan dah silap. Padahal yang pertamanya adalah itu adalah galakan daripada Nabi SAW. Yang nombor satu adalah lillahi ta'ala. Mesti lillahi ta'ala. Ataupun ada yang ditegur lah. Murah rezeki ni awak ni macam mana boleh maju, boleh berjaya. Saya amalkan, contoh macam tu lah. Saya amalkan duha ni 8 rakaat, 12 rakaat. Lepas tu bila dia fail, dia salahkan juga solat tu. Ini solat dah. Itulah yang bahayanya. Tahun-tahun dah saya solat, tapi macam ni juga. Itulah bahayanya. Itu yang kita risau tu. Dia akan jadi kecewa kan. Dia akan jadi kecewa dengan ibadah dia. Kita tak nak macam tu. Kita tak nak macam tu. So jadi ada juga bila dia dah buat solat duha ni apa semua sedekah kan. Tapi dia relax duduk kat rumah, tak ada usaha. Lepas tu dia kata dia salah kan. Mana pula aku dah sedekah kata Allah akan balas. Padahal ikhtiar itu pun mesti kena ada. Ni pemahaman dalam ibadah ni ramai masyarakat kita salah faham. Pemahaman dalam ibadah ramai masyarakat kita salah faham. Buat ni kerana ingin ini. Tu bahaya. Sepatutnya kita buat lillahi ta'ala. Kerana Allah. Yang kemudian Allah nak beri, itu bonus. Baik Itu kita perbetulkan sama. Baik, kita buka muka surat sebelah 17. Lagi cerita pasal dalam syurga. Saya baca, perhatikan, jangan ikut lagi. 17. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. 17. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. 17. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Apa maksud yatuf? Tawaf? Apa dia? Tawaf. Keliling. Terkejut saya. Hajar Nuri ada atas planet. Kita masih dalam bilik. Dah naik ke bulan dah. Dia nak kejar Hajar Sabaria dekat awan. Cari awan macam Sabaria tak jumpa. Nanti ada pula dalam roket pula angkasa. NASA. Okey. Apa maksud yatuf? Tawaf. Tawaf panjang cerita perkataan tawaf ni, tak berani saya nak panjangkan Nanti ada masa kita kongsi. Okey. Dalam surah Rahman dia tawaf juga, tapi tawaf ke api neraka dengan air menggelegak. Ya, nampak tu. Yatufu bainaha. Bainaha wa baina hamimin an.
tu mereka tawaf dalam api neraka. Kenapa? Dulu kemain jahat atas dunia, tawaf keliling. Ustaz nak ada orang datang sekejap. Okey, baik. Kena turun balik pada awan tu. Tinggi. Hajar Nuriah nanti lagi jauh. Okey. So, jadi atas dunia duk tawaf kiri kanan depan belakang semua ambil untuk diri dia. Yang hak yang tak hak semua dia ambil. Sekarang tawaf dalam api neraka. Balasan Allah berikan. Baik, ayat ni tadi 17 terjemahannya mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang sentiasa muda. Jadi ayat dalam 17 ni bukan orang ahli syurga tu yang bertawaf, tak. Dia didatangi, dia dikelilingi. Wildan, susu wildan kan? Susu wildan ada kan? Susu wildan kan? So jadi itu wildan dalam ayat ni, iaitu siapa wildan ni? Anak-anak muda. Ada yang mengatakan siapakah mereka ini wildan? Ada juga tafsiran memberitahu bayi-bayi yang meninggal, sama ada dalam janin ataupun baru lahir. Ada juga yang mengatakan kanak-kanak yang meninggal sebelum akil baligh, anak-anak Islam. Ada juga yang mengatakan anak-anak orang yang Islam ataupun tidak Islam yang meninggal sebelum akil baligh. Banyaklah pandangan di situ. Jadi mereka ini yang tidak dihisap kerana mereka tidak ada taklifan, tidak berakal seperti orang dewasa, tidak akil baligh lagi. Terus mereka dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka itulah yang akan mengelilingi ahli-ahli syurga. Nak apa? Dia bukan duduk gitu saja. Dia tanya nak apa? Boleh tak dibantu? Ada juga yang mengatakan mereka ajak berborak. Mereka ajak, kan budak-budak kan suka bersembang. Kita jawab sepatah, dia tanya lagi 2 patah. Dia ajak bersembang. Wildan. Saya nak tanya perempuan, macam mak saya kan, duduk dalam Selangor, tak jauh mana Hulu Langat. Kalau saya bawa kereta sejam 15 minit boleh sampai. Tapi yalah, sudah berapa tahun, sudah berapa lama, saya rasa dalam 6-8 bulan lah tak jumpa cucu dia ni kan, anak kita ni kan. So jadi kerinduan tu saya yakin, baik neneknya kepada cucunya, atuknya kepada cucunya, setiap hari dia akan video call nak tengok cucu dia. Tak dia call, kita kena call. Tak apalah. Kena berkorban kan dalam masa yang begini. Maksud saya apa dia? Yang berumur seperti perempuan yang ada cucu, bila cucu tu jauh, mesti rindu. Betul tak? Betul. Yang saya dengan isteri confuse ni macam ni tau. Masa saya kecil, mak saya memang rotan tali pinggang tu kami dah biasa kena lah. Kan? Supaya nak menjadikan kita ni manusia. Itu saya pergi main lombong, mandi sungai, balik kena rotan. Bukan kita pergi mencuri pun. Pergi mandi sungai, katanya bahaya, padahal kita pergi dengan kawan-kawan 5-6 orang, balik kena rotan. Tapi hari ni, bila saya nak pegang rotan, kenapa dia marah? Jangan rotan cucu mak. Ustaz, bila dah tua, hati kita sensitif. Sensitif Sangat mudah tersentuh. Sangat mudah kecil hati. Sempati lah betul. Jadi saya tanya dekat saya, cerita kat isteri saya, kenapa mak tak bagi kita pukul anak kita atau pegang rotan nak marah? Marah pun dia tak bagi. Sedangkan saya dulu kena kau-kaunya. Kan? Jadi saya pun fikir sekarang memang kita tak rasalah. Kan nanti Ustaz tunggu lah lagi 30 tahun. Kan dia jadi tak sampai hati nak buat begitu kan. Tak boleh. Sampai kan saya cakap kat mak saya, tak apa mak jangan risau, doakan. Saya cakap takkan dipukul budak-budak ni. Kan? Dan cumanya begini, saya fikir begini tau. Kenapa saya kena cakap macam tu kat mak saya? Saya fikir mendidik anak-anak pada zaman hari ini jauh lebih mencabar sebenarnya berbanding zaman kita dulu. Mencabar. Kan? Mencabar. Ni musim 24 jam anak ada di rumah, mereka tak ada di sekolah. Lagi cabaran. Sekarang kalau Ustaz pukul anak, Ustaz boleh kehilangan anak. Itu je saya cakap kat Ustaz. Maksudnya? Dulu kita punya takut, hormat dekat mak ayah tu different. Mak pandang je kan kita cakap kan. Mak jeling je. Kita buat nakal sikit kan. Orang tetamu datang, cakap. Kita pun buat perangai sikit kan. Dia jeling je. Kita cabut lari, kita berhenti. Sekarang jangan nak keluar mata tengok.
Ya. Cari kat dia pun haram dia tak gerak. So Okay, bahaya anak-anak sekarang kesian. jangan, Ustaz jangan pukul. Cari cara lain. Cara tu kena Psikologi tu. Itu kena cari. yang lari rumah macam-macam cerita kan. Yang kawan duk reportkan polis, cikgu reportkan macam-macam cerita dah. Tak sama mendidik anak. Cikgu tarik telinga sikit je dah balik dia cerita kat mak dia kan. Dulu Ustaz Wani tak balik. Serang. Tak ni. Dulu kalau kita kena tarik telinga balik kan, cerita kat mak dia ni, mak kita balik sebelah. Kita kena balik kan. Betul kan? Kalau kita bergaduh kan, orang tu pun salah, kita balik yang kena rotan. Kita salah kan, kita tak salah kan, mak kita ketuk juga kita kan. Tak pukul kita. Orang. Itulah cabaran Jadi banyak pengalaman. Bila perempuan kongsi yang lebih pengalaman ni pun, saya dapatlah pengajarannya juga. Kan? InsyaAllah. Baik, kita habiskan ayat 17 setakat hari ini. Kita ikut, saya baca dan ikut 17. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Silakan. 17. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Yatuf tu kelilingi. Wildan anak muda. Mukhalladun, apa maksudnya mukhalladun? Biasa muda. Kekal muda. Kekal. Khalidina fiha, kekal kekal. Baik, ikut lagi. 17. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Silakan. 17. Yatufu alaihim wildanum. Baik, kumpulan satu saja 17. 17. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Terus kumpulan dua sahaja 17. 17. Yatufu alaihim mukhalladun. Boleh insya-Allah. Kita cuba tutup, saya baca dan ikut insya-Allah. 17. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Silakan. 17. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Kumpulan satu saja 17. 17. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Bagus. Kumpulan dua saja 17. 17. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Alhamdulillah. Semua 17. 17. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Baik, ikut saya tutup lagi. Sullatum minal awwalin. Sullatum minal awwalin. Wa qalilum minal akhirin. Wa qalilum minal akhirin. Ala sururim mawdunah. Ala surim mawdunah. Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin. Muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Boleh insya-Allah. Kita tutup lagi Al-Quran. Bersedia kumpulan satu sahaja. Saya kira kumpulan satu sahaja baca dari awal sampai habis. InsyaAllah ambil nafas. Kumpulan satu sahaja. 1, 2, 3. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ala surim mutaqabilin mawdunah. Muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun.
Boleh insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Bersedia kumpulan 2 saja. 1, 2, 3. Sullatun minal awwalin wa wa qalilum minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Baik, alhamdulillah. Baik, kita semak seorang-seorang. Boleh ya insya-Allah? Boleh insya-Allah. Baik, siapa dulu? Silakan. Terus dia mula. Siapa dulu? Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Yatufu 'alaiha wildan. Salah tu. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Haji Anuria. Baik, siapa lagi? Terima kasih. Silakan. Siapa lagi? Ustaz sebut nama. Boleh. Iyalah. Nanti Nurul lah. Tak nak dulu. Cepat. Silakan. Okey Ustaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ala sururim mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Bahas semula. Yatuf. Yatufu 'alaihim Ya, betul. Yatufu 'alaihim macam ni Ustaz? Wildanum. Yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Silakan. Haja Nur Irawati. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ala sururin mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Terima kasih. Haja Jamaliah, silakan. Bersedia? Bismillahirrahmanirrahim. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ala sururim mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Terima kasih. Silakan Haja Sabariah. Bismillahirrahmanirrahim. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ala sururim mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Sedia Puan Aida, boleh? Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ala sururin mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Baik.
bagus. Siapa lagi tu? Ramai tu. Amal Ajar Saya, juga, saya. silakan. Saya baca. Okey, silakan Ajar. Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Alhamdulillah. Baik, terima kasih, terima kasih. Silakan yang lain. Siapa lagi? Saya Ustaz. dah. Oh, Yasin. Bagus lah, berebut-rebut tu yang seronok tu. Kan kita dah sebut musabaqah wasa. Silakan. Berapa nak cepat? Sudah selesai. Siapa Ustaz? Datin. Datin. Raidah. Thank you. Terima kasih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim mawdunah muttaki'i 'alaiha Muttaki'ina. muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun. Alhamdulillah. Baik, bagus, bagus. Terima kasih. Baik. Tadi siapa yang berebut-rebut tadi? Saya Ustaz. Ha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun. Alhamdulillah. Baik, baik. Bagus, bagus. Terima kasih. Ada lagi ke? Ada. Zila. Azila dengan Datin Omah belum lagi. Silakan, silakan. Zila. ya. Ya, baik. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Baik, bagus. Alhamdulillah. Ayuh. Baik, silakan. Last kali. Last kali dia hero. Kena nampak muka Datin. Oh, nak nampak muka. Okey. Ngaji kena ada nampak muka. Nampak mulut. Sullatum nampak kepala je. minal awwalin Tak nampak wa gigi. qalilum minal akhirin ala sururim mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin yadufu 'alaihim wildanum mukhalladun. Berulang balik ayat last tu. Yadufu 'alaihim Yatu, huruf ta. yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun. Tadi macam saya dengar huruf bot kan, tapi yang betulnya huruf ta. Yadufu 'alaihim. Kalau huruf bot nanti jadi maksudnya adalah bersinar ajalah. Memang bunyi terjemahan pun sedap kan. Yang bersinar jatuh. Baik, alhamdulillah. Satu ketika dulu ketika kita boleh pergi masjid surau kan. Saya pergi awal solat Jumaat. Bila hari Jumaat ni kita digalakkan baca Al-Insan. Al-Kahfi. Al-Kahfi. So jadi dalam surau solat Jumaat tu solat sunat solat Jumaat tu dekat surau lah. Surau tu boleh buat solat Jumaat kat Ampang tu. Sedang saya duduk sementara tunggu Bilal azan tu, kita datang awal sikit. Ini pentingnya kelas Al-Quran ya, walaupun kita sudah berumur, penting memperbaiki lagi bacaan sebutan kita. Baguslah abang tu baca surah Al-Kahfi. Kita hafal Al-Kahfi. Dia baca tengok Al-Quran, tapi saya sedih. Nak tegur tak berani, aku tak kenal dia. Tapi masalahnya baris, sebutan, dia jadi kita Dia yang hafal belajar. Ustaz?
Dia hafal ke tu? Tak, dia tak hafal, dia tengok Oh, dia Quran. baca Quran. Oh. Dia baca Quran dalam keadaan tengok tapi banyak salah. Saya nak tegur tapi tak sampai hati lah kan. Sebab dia baca agak kuat dan orang-orang keliling boleh dengar. Bukan saya nak aibkan dia. Tetapi menunjukkan walaupun sudah berumur, kita kena belajar agar minta orang dengar sebutan kita. Betul. Itu namanya tasmi'. Apa maksud tasmi'? Memperdengarkan. Memperdengarkan. Tapi grup ni best kan, semua pandai-pandai ngaji Ustaz. Ya, bagus. Tengoklah Ustaz dia. Kita sama-sama belajar insya-Allah. So Ustaz, jadi Azhar nak, ya. Ustaz Azhar nak share satu ni kan Ustaz. Dekat Facebook kan Ustaz? Dekat Facebook semalam Azhar baca dekat Morocco. Dekat Morocco, dia ni mabuk kan, dia pergi ke masjid. Lepas tu dia nak solat. Tapi tak tahu dia Muslim ke tak. Dia dah mabuk, keadaan mabuk dia pergi dalam masjid tu tapi orang halau dia. Tak bagi dia solat sebab dia mabuk kan. Tapi imam tu macam bimbing dia juga. Ambilkan wuduk semua dia solat. Lepas tu bila dia solat, rakaat kedua tu dia meninggal. Macam mana tu memang ada tengok. Dia dapat, dia masuk syurga ke macam mana Ustaz? Wallah alam, syurga bukan milik kita. Bukan maksudnya macam mana hukum dia kan macam dalam keadaan dia macam tu kan. Itulah macam kita ceritakan tadi dalam hadis Nabi, kisah Abid dan juga kisah ahli maksiat sepanjang umur hidup mereka kan. Itu penting kita membaca ihdinas siratal mustaqim agar Allah tetapkan kita berada di landasan yang betul. Tu doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Kita yang Islam ni yang ngaji, yang solat tiap hari ni pun kena doa macam tu agar apa dia? Nama qalbun. Qalbun ni maksudnya apa dia? Berubah-ubah. Berbolak-balik. Kejap A, kejap B. So jadi respon kepada Haji Azilah tadi, kalau ikut signalnya begitu, insya-Allah syurga Allah walaupun bukan milik kita ya, bukan kita menentukan. Tetapi itu pengajaran untuk kita yang tahu kisah pemuda tu lah. Kan? Itu kisah orang-orang yang masjid tadi tu yang menghalang dia tadi, yang kata ada menghalang dia, cuba halang dia masuk kan. Sepatutnya jadi pengajaran tu. Bayangkan kalau dia mati dalam keadaan dia tak sempat mengangkat sebab dia dalam keadaan mabuk kan. Tu yang dia orang tak bagi dia tu. Sebab itu masalah kita tidak memberi peluang kepada orang nak berubah. Itu masalah. Kita dah judge dia kan. Lepas tu imam tu yang ajar dia ambil wuduk. Lepas tu imam tu solat dengan dia berimam kan. Macam jemaah kan. Lepas tu rakaat kedua terus dia meninggal. Sebenarnya kredit pada imam tu dah juga kan, kredit pada imam tu juga. Ya betul. Sebab itu bagus macam dia. Kalau semua tak imam tu tolak dia semua dalam masjid, besok kena berdiri menghadap dia. Dia akan bertanggungjawab. Kerana aku dah sampai ke rumah engkau. Boleh jadi. Kerana aku dah sampai rumah engkau Allah. Wahai Allah, aku dah sampai rumah engkau. Tetapi mereka yang memegang kunci-kunci, menghalang. Dia panjang lah cerita. Sebab Ustaz, yang black tu yang nak solat tu, dia macam agresif juga. Dia macam tolak-tolak orang lain. Macam dia macam nak solat kan. Dia tolak-tolak yang orang-orang yang kat masjid dalam tu lah. Macam tak bagi kan. Dia marah. Except for that imam tu yang macam lembut dengan dia, ajar dia wuduk semua. Ajar dia wuduk Ustaz. Tu apa? Video ke tu? Nanti kalau dia dapat share, dia sharekan. Video. Saya ada tengok. Bagus. Masya Allah. Itulah dunia sekarang ya perempuan. Itulah dunia sekarang. Jadikan sebagai pengajaran untuk kita. Kan? Kita yang sudah lahir Islam ini, jangan lupa doa yang macam tadi dan jangan rasalah orang yang seperti kita katakan tadi itu tidak layak syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini belum Itulah orang yang menolak tu tadi, dia rasa orang mabuk ni tak layak solat lah. Tak layak. Betul tak? Itulah. Itu masalah kita. Itu masalah. Baik, insya-Allah mudah-mudahan minggu depan sambung ayat 18, lancarkan lagi. Terima kasih kepada perempuan semua kita yang berada dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah berkati duduknya kita, Allah berkati pertemuan kita dan
hafalan kita dan juga perbincangan kita insya-Allah. Amin. Amin. InsyaAllah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami pada pagi ini, ya Allah, perhimpunan yang Engkau rahmati. Perpisahan kami selepas ini, ya Allah, perpisahan yang tiada maksiat padanya. Jadikanlah Al-Quran ini, ya Allah, musim bunga di dalam hati-hati kami, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran ini mudah untuk kami hafaz, mudah untuk kami membacanya, mudah untuk kami faham, mudah untuk kami membacanya siang dan malam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Sekejap je Terima kasih saya Ustaz. Semua. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.